Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tugasan dua persembahan, yaitu isu kurikulum dan pentaksiran dalam bilik darjah PPT. Subjek PIMK 3236, pengajian kurikulum dan pentaksiran pendidikan Islam sekolah rendah yang diajarkan oleh Dr. Wan Mariana binti Wan Muhammad. Okey, saya memperkenalkan diri saya Muhammad Azim bin Muhammad Azimi. IC 041226110431, angka giliran 2022092440140154. Dan saya merupakan PIA SMP Jun 22 2027 Pendidikan Islam 2. Isi kandungan di dalam pembentangan saya ialah satu, pendidikan seks dalam perspektif Islam. Yang kedua, pendidikan seks dalam perspektif Barat. Yang ketiga, perbezaan pendidikan seks Islam dengan Barat. Yang keempat, isu pendidikan seks di Malaysia sekolah rendah. Yang kelima, impak pada murid sekolah rendah jika mempelajari pendidikan seks mengikut perspektif Islam. Dan keenam ialah rujukan. Okey, pendidikan seks daripada perspektif Islam. Okey, menurut Seman 2024, di dalam Islam banyak membincangkan tentang pendidikan seks seperti perkahwinan, perceraian, hubungan sesama manusia dan sebagainya. Pendidikan seks dalam Islam termasuk dalam perkara yang dituntut dalam agama dalam mendidik anak-anak. Okey. Seterusnya, bagi memastikan masyarakat Muslim menerima pendidikan seks yang disarankan dalam Islam, elemen yang ada dalam pendidikan seks itu hendaklah mempunyai nilai-nilai Islam berpandukan kepada ajaran Al-Quran dan hadis. Semat. Okey. Seperti yang kita tahu, di dalam Islam, setelah lama ada pendidikan seks ni, bukan sahaja baru direka benda ni. Sebelum-sebelum tu pun sudah ada. Okey, apa bukti dia? Apa dalil dia? Okay, surah An-Nisa. Ha. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum, ila akhir ayat. Maksudnya maka berkahwinlah dengan siapa yang kamu berkenan daripada perempuan-perempuan, ila akhir ayat lah. Okey. Di situ Islam juga menekankan bahawa dia ni perlunya kepada pasangan dan perkahwinan. Okey, oleh itu dapat ditakrifkan bahawa pendidikan seks di dalam Islam ialah suatu ilmu yang didasari oleh konsep keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu ini juga berperanan untuk mendidik jiwa murid-murid dan kepada semua orang tentang nafsu syahwat yang diajarkan oleh Islam dan supaya ia dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Syahidah 2017. Okey, seperti yang kita tahu, banyak juga di dalam hadis Al-Quran pun banyak menyebut tentang pendidikan seks ni. Jadi untuk memandu keinginan seks dan nafsu kita ni ke arah yang betul, kita hendaklah eee, merujuk ataupun menjadikan Al-Quran dan hadis itu sebagai panduan supaya tidak melakukan perkara-perkara yang keji lah. Okey. Pendidikan seks dalam Islam juga mengajar murid-murid agar menjaga pergaulan dan batasan di antara murid lelaki dan murid perempuan. Kerana murid-murid sekarang mudah terdedah kepada pergaulan bebas di dalam internet. Okey, seperti yang kita tahu, hari ini banyak aplikasi dan media untuk kanak-kanak di sekolah rendah ni, contohnya macam TikTok, YouTube, televisyen dan sebagainya yang memamerkan aurat-aurat wanita, okey, lelaki dan wanita ni bersentuhan bukan mahram dan sebagainya. Okey, jadi adalah benda ni merupakan suatu perkara yang tidak wajar kerana ia boleh menyebabkan kepada pergaulan bebas murid-murid, bersentuhan lelaki perempuan yang bukan mahram dan sekaligus me memandu murid-murid tersebut kepada perkara yang tidak diingini. Okey, seterusnya murid hendaklah diajar tentang batasan-batasan dalam Islam, contohnya umur 7 hingga se se umur 7 hingga 9 tahun ni murid-murid diajar dengan apa? Diajar dengan adab penglihatan, lepas tu meminta izin untuk masuk ke dalam bilik ibu bapa.
seterusnya 10 hingga ke 12 tahun ni dia ajar tentang, tidak menja tidak terlalu bergaul dengan wanita, maksudnya dalam perkara yang tidak perlu, perkara sekadar suka-suka dan menjauhi daripada nafsu berahi. Okey, pendidikan set daripada perspektif barat pula. Menurut UNESCO mendefinisikan reproduksi dan pendidikan seksual kesihatan sebagai satu pengalaman pendidikan yang bertujuan untuk mencungkil pemikiran remaja bagi memahami perkara yang berkaitan dengan biologi, psikologi dan sosial budaya. Menurut Maria Victoria pula, mentarikkan pendidikan seks sebagai satu proses pencarian maklumat yang berterusan dalam membentuk sikap, kepercayaan dan nilai yang berkaitan identiti, perhubungan dan hubungan kelamin. Okey, oleh itu dapat daripada takrifan ini juga kita dapat memahami bahawa pendidikan seks menurut perspektif barat hanya menekankan kepada manusia semata-mata seperti biologi intelektual, perasaan dan sebagainya. Jika kita dapat lihat bahawa pendidikan seks barat ni dia tidak, ada panduan seperti Islam. Nanti Islam ada panduan seperti Al-Quran dan hadis bagi, eee, ada arahan untuk berkahwin dan tetapi di dalam, pendidikan seks barat ni mereka tiada tu, tiada panduan dan tiada pegangan untuk mereka ada pendidikan seks tetapi mereka tiada panduan dan pegangan. Oleh itu mereka ini akan ikut hawa nafsu dan logik akal semata-mata. Okey, perbezaan pendidikan seks daripada perspektif Islam dan Barat. Okey, apa perbezaan perspektif daripada, eee, perbezaan perspektif pendidikan seks di dalam Islam dan pendidikan seks di dalam, kacamata Barat. Pendidikan seks dari kacamata Islam berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah yang mengutamakan adab, nilai murni dan batasan antara sesama manusia terutamanya jantina. Manakala pendidikan seks Barat berpandukan dan berlandaskan logik akal dan nafsu semata-mata. Mereka membuat silibus mengikut apa yang mereka rasakan dan apa yang sesuai dengan hidup mereka seman. Akhirnya mereka mengetepikan nilai-nilai yang sepatutnya mereka utamakan. Contohnya pengiktirafan LGBTQ dan sebagainya di barat. Okey, seperti yang kita dapat lihat Islam dan barat ni berbeza. Dia bukan barat yang berbeza tetapi pemikiran eee, sesetengah golongan di barat tu yang berbeza. Di barat pun ada orang Islam. Okey, tapi kita dapat lihatlah, di dalam Islam mengharamkan LGBTQ ni sebab apa? Sebab kita dapat lihat kepada kaum Nabi Lut yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menterbalikkan kota mereka kerana mereka membuat, aktiviti LGBT ni. Tetapi pada hari ini barat ni, pendidikan seks mula-mula dia, memperkenalkan, benda itulah, pendidikan seks. Lepas tu lama-kelamaan apabila mengikut keseronokan dan nafsu serakah, mereka lebih teruk lagi yang mana wujudnya LGBTQ. Okey, yang kedua ialah pendidikan seks di dalam agama Islam bersifat syumul yang mana seimbang daripada segala aspek. Seperti menjaga pergaulan, tidak dibenarkan zina yang mana ia akan merosakkan nasab dan banyak lagi. Manakala di dalam pendidikan seks di barat, mereka mengutamakan keseronokan fizikal lebih daripada nilai-nilai moral yang telah dianjurkan seman. Akhirnya berlakulah kes-kes anak luar nikah dan pergaulan bayi dan sesungguhnya perkara ini sangat keji dan tidak berperi kemanusiaan. Okey, samalah. Kita boleh juga letak LGBTQ ni di nombor 2 ni. Kerana apa? Kerana mereka ni hanya banyak kepada berseronok pendidikan seks. Seperti yang kita dapat lihat hari ini, bukan sahaja LGBTQ, malah pergaulan bebas mereka tak jaga. Dua orang yang tidak bernikah pun boleh duduk serumah dan sebagainya. Tapi berbeza dengan Islam yang mana mengutamakan adab, ada pegangan yang mana orang orang lelaki kena tundukkan pandangan daripada melihat orang perempuan. Dan
sebaliknya lah. Ha, jadi kita daripada melihat tu pun sudah menjaga apatah lagi untuk bersama kan. Jadi terdapat pro and kontra yang sangat besar di situ di dalam perbezaan perspektif pendidikan seks di dalam kacamata Islam dan kacamata Barat. Okey, seterusnya ialah isu pendidikan seks di Malaysia, sekolah-sekolah rendah. Ya, ya, ya. Okey, isu pendidikan seks mengikut artikel yang dikeluarkan oleh Esra Awani pada 17 Februari 2022, yang bertajuk Buang Bayi. Okey, perlu undang-undang yang lebih berat dan pendidikan seks yang komprehensif. Perkara ini bermula daripada sekolah rendah yang mana mereka pada hari ini amat mudah mengakses terhadap perkara-perkara yang tidak baiklah. Contohnya perkara lucah. Ini kerana capaian internet dan aplikasi-aplikasi pada hari ini menjadikan perkara itu lebih mudah untuk diakses. Misalnya kita dapat lihat kes-kes pembuangan bayi yang berleluasa pada hari ini, malah ada kes yang melibatkan pembunuhan bayi. Okey. Isu ni bukan sahaja 2022 lah, tapi sudah lama ada dah di negara kita, yang mana ia merupakan satu masalah yang lagi bagi saya benda ni susah untuk dibendung kerana ia telah menjadi kebiasaan bagi tidak semua, tapi ada sebahagian-sebahagian orang yang, apabila tidak menjaga ni lah, pendidikan seks, tidak menjaga tidak menjaga pendidikan seks seperti, melihat yang bukan-bukan, melihat yang bukan mahram, okey, pergaulan bebas dan sebagainya. Akhirnya, ha, timbul isu zina. Okey, lepas zina mengandung, ha, lepas tu akibat daripada malu, akibat daripada takut dan sebagainya, berlakulah kes-kes pembuangan bayi. Selepas itu, selepas pembuangan bayi, eee, pembunuhan bayi kerana takut dan sebagainya. Okey, bagaimana kita ingin menyelesaikan isu, seperti ini pada hari ini? Okey, yang pertama, 3 masalah yang saya beri, 3 penyelesaian yang saya bawakan. Yang pertama ialah sebarang permasalahan hendaklah berbalik kepada agama, yang mana di sekolah rendah hendaklah diajar kepada murid-murid bagaimana untuk bergaul dan tidak terlalu berlebihan bergaul dengan lawan jantina sama ada lelaki mahupun perempuan. Okey. Eee, bagi menyokong hujah saya ni, saya ingin membawakan, satu dalil yang mana berbunyi wala taqrabuz zina. Okey. Perkara ini, dalil ni sepatutnya didedahkan kepada, murid sekolah rendah. Ha, agar mereka ni tahu batasan-batasan apabila mereka masuk ke sekolah menengah dan apabila mereka masuk kepada darjah 5 dan darjah 6 dan apabila mereka bergaul dengan, kawan-kawan, bergaul dengan, masyarakat, di rumah dan sebagainya, mereka dapat menjaga dan, tidak melihat perkara-perkara yang tidak sepatutnya mereka lihat, yang boleh membangkitkan nafsu syahwat. Okey, yang kedua ialah ibu bapa juga memainkan peranan penting yang mana mengawal pendedahan gadget, televisyen dan internet kepada anak-anak. Ya, betul. Ibu bapa memainkan peranan penting. Kerana apa? Kerana gadget, televisyen dan internet ni banyak memamerkan aurat-aurat perempuan. Di dalam televisyen pun, drama-drama pun tidak ada, banyak yang tidak menutup aurat, yang mana sedikit sebanyak ia boleh menjadikan, ia menimbulkan atau melahirkan satu pemikiran dalam jiwa kanak-kanak ni bahawa menutup aurat itu tidak ada masalah kerana ramai juga orang yang tidak menutup aurat. Hmm, ramai orang yang tidak menutup aurat, cantik, yang kaya, yang boleh makan sedap, yang boleh hidup mewah dan sebagainya. Jadi oleh itu ibu bapa hendaklah mengawal pendedahan tersebut pada anak-anak mereka. Yang ketiga ialah guru pendidikan Islam di sekolah hendaklah mengambil tanggungjawab bagi mengajar pendidikan seks ini kepada murid-murid sekolah rendah dengan menjadi contoh tauladan yang baik, menyampaikan ilmu dengan berhikmah dan mengetahui batas-batas dalam penyampaiannya. Okey.
Maksud saya di sini ialah guru pendidikan Islam tu hendaklah lebih menjurus kepada pendidikan seks ni kerana apa? Kerana bukan maksud saya guru-guru yang lain tidak boleh, eee, mendedahkan atau mengajar tentang pendidikan seks, bukan. Tetapi maksud saya adalah guru pendidikan Islam ni hendaklah menjadi orang yang pertama. Kerana apa? Kerana para asatizah ini, dipandang tinggi oleh masyarakat, okey, diberikan tanggungjawab yang berat untuk mengajar agama ini. Yang mana di dalam Islam ni banyak dalil-dalil tentang pendidikan seks, seperti nikah dalam surah An-Nisa. Seterusnya wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa dan ila akhir ayat lah. Okey. Jadi oleh itu, guru pendidikan Islam ni hendaklah tampil mmm, dan menerangkan dan menyampaikannya dengan berhikmah. Okey, 3 penyelesaian yang saya bawakan. Okey, yang terakhir ialah impak kepada murid sekolah rendah jika mempelajari pendidikan seks mengikut perspektif Islam. Okey, saya bawakan 3 juga impak. Yang pertama ialah murid akan lebih berhati-hati dan prihatin dalam pergaulan dengan lawan jenis. Okey, last. Yang kedua ialah berperanan untuk menjaga nasab keluarga daripada tercemar daripada perbuatan keji seperti zina. Okey, last. Murid akan lebih menjaga fikiran dan akal mereka daripada melayari dan menonton perkara-perkara yang boleh menaikkan nafsu syahwat mereka di mana-mana sahaja mereka berada. Okey. Dan setakat itu sahaja pandangan saya untuk isu pendidikan seks di dalam pendidikan Islam ini. Ha, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Wan Mariana kerana telah mengajar subjek ini kepada kami. Syukron kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.